Untuk dia transfer guna wifi tu, wifi pun wifi lah, wifi bukan wife. Kena ingat tu. Assalamualaikum dan hai, nama aku Ramadan Fauzan dan selamat datang ke channel YouTube aku. Cerita dia macam ni, hari tu masa aku tengah shooting wedding, ada seorang budak ni lah tanya, brother-brother jugalah, mungkin 20 lebih macam tu lah. Dia tanya, bang apa ada dalam beg tu bang? Aku cakap, lepas tu aku cakap baik-baik, dia ada kamera dengan lens tadi, kita punya equipment, macam tu kan. Cakap baik-baik, oh dia ingatkan apalah. Mungkin bagi orang awam, dia tak tahu apa yang ada dalam beg fotografer ataupun videografer ni. Tapi kat sini aku explain lah apa yang ada dalam beg dia. Tak semua sama, tapi basically benda tu samalah kalau benda-benda basic tu macam kamera, lens and so on. Tanpa melengahkan masa, jom tengok je apa yang ada dalam beg aku ni. Berat ni. 20 kilo. First kali aku beritahu lah apa benda yang ada. Ni ada kamera ni lah, 2 biji ni. Ini Canon 5D Mark III. Aku beli second tadi, 1 biji 4,000. Bagi aku, senang cerita kamera paling best sebenarnya aku pakai lah, dan aku malas nak tukar lain. Sebab gambar yang cantik bergantung pada fotografer tu, bukan bergantung pada gadget yang kau pakai. Gadget ni hanya membantu kau untuk dapatkan gambar yang cantik. Tapi kalau kau tengok orang-orang yang menang anugerah pun, kamera basic-basic je pun. Bukannya game-game mahal pun, paling-paling kuat pun full frame macam full frame yang basic macam ni lah kan. Macam ni second pun 3,000 dah dapat dah, sekarang ni 2,000 lebih dah dapat. Sebab kamera dah lama, tahun 2013, tapi bagi aku still relevant lah, dan gambar aku tu masih sharp. Orang takkan dapat bezakan tahun 2001 ni, orang tak dapat nak bezakan kamera ni, kamera tahun 2021 ke 2013 ke, tak dapat nak bezakan. Unless dia betul-betul masuk dalam komputer, dia tengok apa profile yang dia pakai ni, dia kat situ ada tulis lah kamera, guna kamera apa, shoot, ada semua detail kat situ lah. Orang panggil EXIF. Dekat EXIF tu dia ada tulis kau punya shutter speed, kau punya ISO, kau punya aperture, kau punya kamera yang kau pakai, brand apa, model apa, ada kat situ. Selagi kalau kau tak masuk komputer, nak suruh analyze gambar ni daripada kamera mana, payah. Kecuali yang dah betul-betul low tie, dia dah pakai lama Canon kan, dia tengok color pun okey. Kalau color standard macam ni, memang color Canon. Tapi kalau dah masuk Photoshop, dah masuk Lightroom, kau dah tukar color, payah juga nak teka. Ini 5D Mark III 1. Okey. Lepas tu ada lagi 5D Mark III satu lagi. Aku memang beli 2 biji sebab just in case kalau ada masalah dengan 5D ni, aku ada lagi satu backup. So pentingnya untuk fotografer ni, kalau dia nak beli kamera yang mahal satu macam ni, dia mesti ada satu kamera murah yang backup. Ni aku nasihatkanlah kepada budak-budak muda ni yang baru nak start bisnes fotografi ni, belilah kamera apa sekalipun, mahal macam mana sekalipun, tapi at least kau mesti ada satu kamera backup, DSLR punya standard ataupun mirrorless yang standard, yang boleh backup kau. Macam aku pakai double strap, aku ada 3 biji kamera je, tak banyak pun. Aku pakai double strap, satu untuk wide, satu untuk pakai telefoto lah ataupun portrait. So ni body kedua. Okey, yang ini pula aku ada flash untuk aku punya kamera ni lah. Dulu aku pakai Canon 580EX2, tapi masalahnya aku tertinggal dalam kereta beserta dengan bateri lagi dalam tu lepas buat job penat macam buat job ni. So dah tertinggal dalam kereta, biarkan 3 hari je lah, aku tak ingat langsung pasal flash tu. End up dia lama-lama panas dalam tu, printed circuit board dia rosak. Apakah kesan dia? Kesan dia kau masukkan bateri baru ni, alkaline fresh ni, bukan bateri charge, alkaline. Dia perlukan masa 1 jam, 30 minit hingga 1 jam untuk baru kau boleh guna. Kalau tak, kau try lah on 80 kali sekali pun dia takkan on. Itulah masalah jadi kat aku. End up aku buang aja. Sebab aku tanya dengan Canon untuk repair, dia kata model tu dia dah stop production. So dia nak repair pun, spare part pun tak ada. So tak apalah. Dan aku rasa kalau nak repair pun makan 4,500. Sebab kamera tu dia sebiji 1,500 aku beli waktu tu. Kau boleh bayangkan aku ada 2 biji. So 3,000 aku ambil dekat flash. Dalam flash tu rosak macam tu je. Then aku ada jumpa satu solution lain di mana flash ni quite reliable, dan aku suka dia punya cycle time dia lebih cepat daripada Canon.
Dan dia punya color sama dengan Canon. Agak kuning sikit lah, tapi aku suka lah. Dan benda ni harga dia dalam 400 je. Masa aku beli tu lah, masa mula-mula keluar dalam 400. So bagi aku, alah kalau nak rosak pun apalah sangat 400 kan. Daripada 1,500 aku rosak tu, lala aku beli yang ni, aku pakai sampai sekarang ni. Aku rasa dah 4 tahun. Tak pernah ada problem 4 tahun tak pernah ada problem untuk harga RM400. So aku rasa sangat reliable. Yang ini kalau nak tertinggal bateri dalam kereta rosak pun, no hal lah. Tapi harap-harap tak nak lah, kita tak nak membazir. Janji dia boleh bantu aku masa aku syuting, so no issue. Dia punya guide number dia sama dengan 580EX tu. Sama lah dengan Canon tu. So maksudnya dia punya power output samalah. Tapi kalau kau test betul-betul test, aku letak full power, yang Canon 580EX tu aku letak full power, kau akan nampak perbezaan sikit kekurangan power pada yang ni. Tapi tak banyak lah, mungkin margin dalam 4-5% saja power dia kurang daripada yang tu. Tapi kalau orang-orang biasa takkan notice punya. Macam kita fotografer dah tiap-tiap hari deal dengan benda tu, so kita nampak lah. Lagi satu flash juga. Yang ini okey, ni model baru sikit daripada ni, 5604 model 4 lah. Guide number dia sama dengan yang 580EX tu, so maksudnya sama kuat. Yang ini okey, dia punya power output dia sama dengan 580EX. So aku tak nampak perbezaan power lah. So aku suka yang ni. Dan harga dia sama dengan ni, tapi ni baru sikit lah. Aku beli 6 bulan lebih kurang lah 6 bulan selepas aku beli ni, aku beli yang ni pula. Sebab yang Canon 580EX2 tu dah rosak dulu masalah yang sama lah. So aku beli yang ni 6 bulan lepas tu, dan aku pakai sangat reliable, tak pernah ada isu. Harga lebih kurang 400 jugalah. Ramai orang suruh beli Godox, tapi aku skeptikal sikit. Aku tak pernah pakai Godox. Aku pernah pakai yang ni dan aku suka dia punya color dia. Color dia sama macam kalau kau pakai flash original daripada Canon lah. Itu kelebihan dia. So ada bateri Canon ni ori 1 2 3. Ada lagi bateri dalam ni. Yang ini aku tak cas, ada lagi 2 biji. Ni ori. Yang ini ciplak. Ciplak ni murah sikit lah. Ori ni sebiji 200. Kalau time offer dia dapat 110. So kau boleh bayangkan lah. 100, 440. Ini RM50 ke RM60 aku beli yang ciplak. Masalah yang ciplak ni, walaupun kau dah cas penuh, tapi dia tak dapat nak synchronize dengan body kamera ni. Jadi kat situ battery error, dia tulis battery. Tapi bila kau petik tak ada masalah, memang full battery pun. Tapi dia tak dapat nak baca berapa banyak percentage battery tu ada lagi. So tak apalah, aku skip lah. Aku pun bukannya pakai semua bateri serentak kan. Untuk satu bateri ni boleh tahan berapa banyak gambar, lebih kurang 1200 keping lah untuk 5D Mark III ni. Kalau kamera yang aku gunakan untuk recording untuk YouTube ni, EOS Canon 80D, lebih kurang dalam 1400 hingga 1600. Bergantung pada cuaca masa tu lah. Kalau panas, kecekapan bateri kau kurang, so tak banyaklah gambar yang kau boleh capture. Okay, settle. Lagi apa ada? Okay, aku ada lens 85mm 1.8. Ini lens ni aku gunakan untuk outdoor lah mostly. Jarang-jarang guna untuk indoor. Tapi kalau kat masjid memang aku pakai yang ni lah. Sebab indoor kan, kalau indoor masjid tu kan, dalam ruangan masjid tu kan besar. So tak ada masalah lah untuk pakai yang ni. Dan aku suka shoot daripada jauh. Sebab customer tu ataupun subjek kita, dia takkan sedar kita tengah shoot dia punya foto, end up dia punya gambar tu lebih nampak natural dan lebih cantik. Kalau dia senyum ikhlas, bukan kita yang suruh. Itu yang kita nak. So benda ni aku belajar daripada photojournalism. Kau kena baca e-book lah. So jadi fotografer ni kau kena banyak baca. Oh ya, aku lupa nak beritahu. Ni harga dia 1,006. Ini 4,000, 4,000, ni 400, 400. So boleh total up lah. Ini 50mm 1.4. Sebenarnya lens ni dah outdated. Sebab kalau kau nak compare dengan 50mm 1.8 STM yang baru untuk video Canon keluarkan ni, dia lagi sharp. In terms of focusing, dia lagi smooth sebab STM dia lebih senyap. So sesuai untuk videographer lah sebenarnya.
Yang ini aku masih tak tukar lagi, bagi aku still relevant. Cuma kadang-kadang dia sharp, kadang tak. Sebab apa aku mungkin autofocus dia nak kena repair, lagipun benda dah lama. Dah lama pun still banyak gambar lah aku dapat dari sini. Dia kalau match up dengan 5D Mark III ni memang cantik. Ini dengan ni pun memang cantik. Anyway, nak dapatkan gambar cantik bergantung pada fotografer, bukan pada gadget. Kau bagilah gadget mahal macam mana sekalipun, tapi kalau orang tu tak reti nak pakai, nak operatekan kamera ni, gambar tak lawa juga nanti. Banyaklah aku tengok macam tu. So, pada fotografer yang baru nak naik ni, yang baru-baru nak up ni, ataupun videografer yang baru nak up, aku cadangkan korang asah korang punya skill dulu sebelum upgrade kau punya equipment. Ini list Tok Kadok ni aku dah pakai lama. Aku rasa 4-5 tahun aku pakai list ni. Apa list ni? Ini semua jenis list posing yang aku akan amalkan. So, sekarang ni tak tengok dah benda ni. Dah hafal dalam kepala. Okey, time nikah nak posing macam mana. Time sanding nak posing macam mana. Time makeup aku nak pose macam mana. Dah ada. Asalnya aku pakai list. So, betapa gigihnya aku. Sekarang dah hafal dalam kepala, tak payah tengok list pun. Kadang-kadang je. Tapi lebih baik kalau macam sebelum kau shoot, kau buka lah benda tu dulu. Jadi kau boleh refresh balik kan. Kau boleh recall balik. Kalau kau takut terlupa apa posing yang kau perlu ada. Dia ada posing yang wajib, ada posing yang tak wajib. Mostly yang posing dalam list ni memang wajib lah. Sebab tu aku buat list ni. Okey, ni kabel untuk tether. So kadang-kadang aku shoot studio, aku shoot guna tether masuk dalam laptop terus kan. Sekarang kebanyakannya DSLR ataupun kamera yang baru, mirrorless. Wi-Fi terus masuk dalam komputer, tapi connection tu agak slow. Lagi laju kalau pakai kabel sebenarnya. Sebab tu orang masih prefer guna kabel daripada Wi-Fi. Kau bayangkan lah, satu shoot gambar kalau raw dah berapa? 30 MB, 30 MB, 20 MB, itu raw. Kalau yang JPEG pun kalau dah raw 30 MB, JPEG mesti 10 hingga 15 MB. So besar lah untuk dia transfer guna Wi-Fi tu. Wi-Fi pun Wi-Fi lah. Wi-Fi, bukan wife. Kena ingat tu. So, agak slow. Nak tak nak kau kena pakai kabel ni. Kalau nak pakai kabel yang lebih panjang, ada cara dia. Kau kena pakai dia punya extension dia, tapi siap dengan dia punya power cord sekali lah. So, connection tu takkan loss. Ni kabelnya. Lagi apa ada dalam ni? Oh ni, tahu tak ni apa? Ni aku pakai kamera double strap ni. So maksudnya satu sini, satu sini. Satu wide lens, satu portrait ataupun 50mm punya lens ataupun 85. So aku akan letak kat sini, strap tu aku pakai kat sini dan aku cangkuk kat sini. Dekat strap tu ada satu cangkuk, so aku akan cangkuk kat sini. So lepas shoot, aku lepas je. Kamera ni takkan jatuh. Dia jatuh kat situ. Jangan risau, ini DSLR bukan mirrorless. Guncang-guncang sikit tu tak ada benda, tak usah lah. Ini DSLR. Sebab tu aku prefer DSLR. Sebab dia lebih rigid, tahan lasak. Nampak ni dah tercabut apa semua, kabel relax je pakai, tak ada masalah pun. Memory card. Untuk 5D Mark III ni, Canon 5D Mark III ni dia ada 2 slot. Satu SD card. Satu lagi CF card. Tahu CF card apa? Compact flash card. Masalah pakai compact flash. Compact flash kompleks apa? Compact flash card. Masalah pakai dia ni tak reliable. Sebab tu Joint Photographers Group ni, JPEG tu sebenarnya kalau kau tengok gambar tu kan ada JPEG punya format kan. JPEG tu maksudnya Joint Photographers Group. Dia buat satu format untuk semua orang fotografer boleh pakai. Itu iklan, sekadar info lah untuk korang tahu. So, untuk CF card ni, sambung balik. Untuk CF card ni, dia selalu rosak. Aku pernah shooting tu hari, pakai SanDisk lah. SanDisk juga, nampak ni brand SanDisk ni. Tapi yang hijau tak silap aku class 4. So, class 4 read and write dia agak slow, tapi still berbaloi untuk kau beli untuk gambar. Tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya ialah dia cepat rosak. Tengah-tengah shooting ni tiba-tiba cut error. Nasib baik aku tak format masa tu. Kalau aku format, hilang gambar outdoor. Sekali aku balik rumah, aku tukar CF card pada lain kan. Aku balik rumah tengok, nasib baik ada. So, sebab tu Joint Photographers ni punya group ni, dia tak pakai lagi CF card ni dan dia come out dengan SD card. Sebab lebih reliable
Untuk rosak tu kurang lah, kecuali kau dicalak ke, terhentak ke apa ke. Tips penjagaan memory card aku beritahu jangan keluar masuk itulah tipsnya. Kalau boleh kau ambil gambar kabel masuk dalam macam ni, keluarkan. Betul, kalau betul-betul jagalah. Sebab apa? Setiap kali kau keluarkan, dia punya plate ni akan bergesel dengan dia punya point kat dalam tu kan, kaki dia kat dalam tu, pin kat dalam tu. Tiap kali bergesel tu akan menyebabkan dia rosak. Sebab tu pandai-pandailah jaga barang korang ni. Biasanya aku tak, ni CF card lama, biasanya aku tak pakai ni. Tapi kalau dah emergency, aku terpaksa pakai jugalah. Aku ada SD card yang lain sebenarnya. Macam ni. Ni yang rosak ni lah, nampak ni. Brand Kingston yang warna hijau ni. Inilah yang rosak hari tu. So, pembetulan bukan SanDisk tapi Kingston. Ni aku ada SD card yang biasa punya class 4. Just in case kalau macam aku perlukan SD card, aku akan pakai yang ni lah. Kalau yang tu ada problem ke, dah penuh ke kan. Ada lagi kamera yang aku tak mention kat sini ialah kamera yang aku gunakan untuk recording ni, Canon EOS 80D dengan lens yang aku tengah shoot recording ni 17-40mm f4. So itu asset yang aku ada. Lepas tu aku ada mikrofon yang aku pakai ni, lavalier mic, wireless lavalier mic. Yang atas tu pun sama. Lagi untuk fotografi ni je lah. Okey, dah settle aku cerita yang apa dalam beg aku ni. Nanti aku cerita yang apa yang kat dalam beg. Ada lagi aset-aset lain sebenarnya yang aku ada. Semuanya untuk foto dan video lah aku buat ni, untuk aku invest benda ni. So total up aku invest lebih kurang, bukannya aku kata beli serentak tak. Investment tu aku rasa dalam 50,000 adalah. Okey, lighting belakang ni termasuklah sekali dalam 50,000 tu. Lagi apa? Kejap nanti aku tunjuk. Oh ya, aku terlupa pula. Ni Yongnuo trigger. Tengok sampai ada hijau ni. Aku tak pakai ni sebab tu hijau. Aku pakai dua ni je. Sebab dia jarang pakai. Sebab memang macam tu lah. Aku tak tahu. Memang daripada beli dah ada bunyi ni. Aku tak tahu mana datang. Mungkin ada komponen dia yang longgar kot. Sebab dah lama pakai kan. Okey, ini adalah flash trigger. So macam mana pakai dia? Kalau kadang-kadang aku main strobis. Untuk main strobis, kau kena on kan je. Nampak hijau, kuning. Maksudnya dah on. So, pakai macam ni. Lepas tu satu lagi signal kita keluarkan daripada sini. Pakai kat sini. Okay, on kan juga. So, tiap kali kau tekan, dia akan menyala kat sini lah. Contohnya macam, aku tak nak pakai flash atas ni. Ataupun aku nak pakai dua flash lah. Satu flash lagi kita boleh pacak atas ni sebenarnya. Kau ambil tu contoh. Macam ni kan? Tak masuk. Macam ni. Okey, betul. So, macam inilah. Dia akan trigger untuk kamera yang ni dan juga dia akan trigger untuk kamera yang ni. So, aku dapat shoot depan, aku dapat fill light untuk muka depan. Kalau aku letak flash ni kat tepi, dia akan dapat fill light untuk tepi lah. Contohnya macam tepi dia sangat gelap kan muka dia kan. Aku nak muka dia bagi nampak cahaya dia yang flat. Macam tu lah. Kalau tak nak pun tak apa, aku buka yang ni. So, pakai je lah yang ni. Ni biasa orang main strobis ataupun orang main creative lighting system. Itu untuk bahasa Nikon lah. Sebenarnya bahasa yang benar off-shoe kamera. Off-shoe flash. So, maksud off-shoe dia tak adalah dekat dia punya kasut dia ni. Ni kasut dia lah ni. So, maksudnya kau shoot daripada jauh. Shoot macam tu. Okay, dah settle. Nanti contoh gambar yang aku buat untuk off-shoe kamera ni ataupun off-shoe flash ni, aku akan bagi contoh korang tengok. Dan gambar tu sangat lawa. Antara one of my favourite gambar lah sebenarnya. Well, setakat tu saja aset yang aku ada. Ada je aset-aset yang lain. Tapi sebab terlalu besar, so aku tak masukkan dalam video ni. Contohnya, Studio Light 400W ada 2 unit. Studio Light 600W ada 1 unit. Gimbal Stabilizer Moza Air Cross 2 ada 1 unit. Drone DJI Phantom 4 ada 1 unit. Lighting stand ada 4 unit. Dan macam-macam lagi. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom korang tengok hasil yang pernah aku hasilkan dengan kamera yang aku ada ni.
Bukannya nak menunjuk atau show off, tapi sekadar nak beritahu anggaran kos dan apa gadget yang diperlukan untuk bisnes ni. So, tak adalah korang buang harga nanti. Assalamualaikum.